Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani wa ila kulli masyaikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimin wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada pengajian kitab Misbahul Munir pada muka surat 28, baris yang keempat daripada atas, di dalam bahasan sifat kalam Allah Ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan bagi sifat kalam itu tiga takluk, yakni ada tiga KJA dia yang dinamakan dia dia tiga takluk saat ni. Takluk dilalah, tiga-tiga takluk saat ni tu yang dinamakan dia takluk bagi kalam saat ni tu, iaitu takluk dilalah. Jadi dulunya kita dah ada sebut dah, kata kalam sa'ni tu KJA dia, tagangan dia ialah menyatakan sesuatu perkara, sama ada benda tu benda wajib ataupun benda tu benda mustahil ataupun benda tu benda yang harus. Tu tugas bagi sifat kalam Allah Ta'ala. Samalah seperti mana ilmu, takluk dianya pada ketiga-tiga perkara, yakni pada semua perkara, sama ada benda tu benda wajibat, mustahilat, jaizat. Berbeza dengan takluk ilmu tu hanya pada beza nya, takluk ilmu tu takluk inkishaf, nyata di Allah sesuatu perkara, sama ada benda tu wajib, mustahil ataupun haram. Adapun bagi sifat kalam, takluk dianya ialah takluk dilalah, iaitu menyatakan. Tu saja bezanya. Baik. Samuk basar takluknya takluk inkishaf juga. Tapi
tidak pada semua perkara, hanya kepada benda yang ada saja. Jadi sama basar, ilmu kalam, kudrat iradat. Kudrat iradat takluk dianya hanya kepada benda jaizah, benda yang harus. Benda yang harus. Kalau sama basar takluk pada benda yang ada. Kalau kata kudrat iradat takluk pada benda yang harus. Beza ke tak? Bezalah. Kalau takluk pada benda yang ada, tak kira benda tu sama ada benda tu wajib ataupun benda tu benda yang harus. Ada pun pada kudrat iradat takluknya pada benda yang harus saja. Maksud kata hak wajib dia tak ada konsep. Wajib ni sama ada benda tu zat Allah Ta'ala ataupun sifat Allah Ta'ala. Jadi kudrat dia tidak mentaksirkan, tak memberi kesan kepada pada kewujudan Allah, kerana Allah Ta'ala telah wujud. Jadi kudrat saat ni itu bekerja dianya, takluk dianya hanya pada benda yang harus, iaitu dia sama ada menjadi atau memati, membinasa. Baik. Tu semua takluk-takluk tu kita kata benda tu tak susah. Tak susah bagi kita orang-orang yang kita kata Tuhan beri ke kita ni kecerdikan ke. Kecuali orang tu memang bodoh sengoti tu, mungkinlah nak kena mikir sikit. Ada pun orang-orang hak jenis kita ramai sekarang ni kat deh. Cerdik belaka sekolah belaka. Tak ada orang hak tak sekolah. Jen ayat katanya kalau katalah kita ni Tuhan beri ke kecerdikan, kebijaksanaan pada kita, boleh jadi engineer, boleh jadi doktor, boleh jadi macam-macam lah. Dak KJA hak lain tu. Kenapa tidak kita guna kecerdikan Allah Ta'ala beri pada kita ni pada nak memahami ke agama Allah Ta'ala. Allah rugi sekali lah seseorang yang mana Tuhan beri ke dia ni cerdik, tapi Tuhan tak beri ke dia ni jalanan pada mendalami ke ilmu agama. Tak salah kita nak KJL lain daripada KJL orang panggil pada belajar pada mengajar ke agama ni. Cuma di dalam satu masa yang sama kita naklah memahami, guna ke masa kita saat ni tu untuk ambil juga ruang kita untuk kita mengajar, sekadar hak mana kita faham tentang agama ni. Sekadar orang panggil buat bekalan kita di hari akhirat kelak. Ada setengah-setengah orang tu hewi dia ni dulu boleh ikut bidang agama. Tiba-tiba tu hewi nampak dia jalan kot lain. Jalan kot mana? Ikutlah jalan KJA hak lain. Maka dia tu tak ada langsung dak sentuh bahagian agama, tak ada nak tolong orang mengajar agama, mengaji Quran dan sebagainya. Hak tu alamat tak molek dah di dia. Dia pandai nak mengajar Quran, dia pandai nak mengajar orang tentang alif bata, tentang fardu ain lebih kurang kita kata, walaupun tidak mendalami pun. Tapi bila dia saat ni tu Tuhan beri ke dia saat ni tu kepandaian yang lain, bidang yang lain, hingga dia tinggal ke bidang ni, itu alamat yang sangat-sangat keadaan yang tak molek. Gilah teruskanlah bidang mana-mana kita nak teruskan, tetapi bidang hak Tuhan beri dah ke kita kepandaian ni jangan pernah kita tinggal. Ada je orang hak pandai mengajar Quran, mengajar agama, kemudian Tuhan dia bisnes pandai hebat kemudiannya dia tak tinggal ke bidang ni, dia ambil juga masa dia untuk nak mengajar orang dan sebagainya. Tu alamat orang tu Tuhan tak hilang ke kebaikan pada dia. Cuba kita tiliklah ramai kenalan-kenalan kita yang mana Tuhan beri ke dia kepandaian pada agama, mengaji agama dan sebagainya, hingga satu ketika Tuhan cabutkan nikmat Allah, Tuhan cabutkan nikmat tu pada dia, yang menyebabkan dia saat ni tu tidak dah pada agama, bukan tinggal agama terus dah. Masa-masa sehari aja tak ada langsung bahagia dengan agama Allah Ta'ala. Tu dah. Jadi maksud katanya kita pun duduk mikir diri kita sendiri ni, sehari-hari Tuhan beri kita ni boleh duduk dengan agama ni, takutnya satu ketika Tuhan tarik nikmat tu daripada kita ke Allah. Ya Allah, janganlah tarik ke nikmat ni ya Allah. Nikmat lain kalau mu tarik tak boleh lagi lah di kita saat ni tu, ganjaran pahala dan sebagainya. Kalau nikmat kebaikan ni Tuhan tarik, nak pahala kok mana dah lagi.
Baik, wi faham molek masalah takluk kalam, takluk kudrat, takluk iradah, takluk ilmu. Dak mengaji kita dalam ilmu tauhid ni kalau tak reti kau takluk gak duk tahap rendah sangat. Ni. Dan bagi sifat kalam itu 3 takluk yang dinamakan dia takluk dilalah. Artinya apa dilalah? Dalla ya dulu dilalatan ni. Artinya menunjuk atau beroyak, bahasa Kelantan panggil beroyak, memberitahu. Ni seperti Allah Ta'ala firman kul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tu semua Tuhan menunjuk tu. Tuhan menunjuk di atas Tuhan tu satu. Tu menunjuk di atas benda wajib. Tuhan menunjuk kata tidak ada sekutu bagi dia. Tu menunjuk kata sekutu bagi Allah tu benda yang mustahil. Tuhan beroyak kat kita. Menunjuk tu orang panggil tugas bagi kalam ialah memberitahu, beroyak. Dia bagi ilmu tak ada. Sebab itulah tak kena bila orang kata Tuhan jadikan alam ni dengan kata kun. Sudah kerja tak faham tu. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Tuhan kehendakkan sesuatu maka Tuhan kata jadi, maka jadi sesuatu saat ni. Maka dia pun pegang kata Tuhan menjadikan sesuatu tu dengan kata kun. Sudah kerja. Menjadikan sesuatu tu dengan sifat kudrat. Kudrat tugas dianya ialah taksir, memberi kesan. Ada pada tak ada. Tak ada kepada ada dan sebagainya. Dia takluk qabdah hak kita mengaji dah lepas. Hak tu takluk bagi kudrat. Ada perkalan hanya menyatakan je. Apa kita sekarang nak misah hak muda. Kita menyatakan kata begini. Tak kita kata nak buat rumah, jadi tak rumah tak jadi. Lepas tu hak dia buatnya apa? Kudrat ring di kita ni. Naga di kita lah hak dia buat rumah saat ni. Nampak dah. Cuma kita saat ni kalau kita kata nak buat rumah, kita ada duit gak, upah orang buat. Yang nak kata nak terhasil rumah saat ni tu kalau ada duit semata-mata tak ada orang buat tak boleh juga. Jadi kena nak kata menjadikan sesuatu tu dengan kudrah. Cuma kita ni ring ada kudrat, sifat kudrat ada di kita ni dengan menggunakan alat kakak. Nak guna tangan lah, guna mata, guna telinga, guna kaki dan sebagainya. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu saat itu dengan sifat kudrah yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tak ada guna alat gapo, wasitah gapo tak ada. Yang pertama takluk suluhil qading. Mana hok kata 3 takluk saat ni tu? Yang pertama takluk suluhil qading. Ni berapa kali ulai dah juga. Suluh yakni patut, qading sedia kala. Iaitu patut dan padan, muradif lah tu. Iaitu patut padan. Beroyak ya Allah pada sedia kala. Boleh dah Tuhan nak beroyak. Lepas tu tak beroyak lagi. Tak beroyak moga tak ada mukhatab dia tu. Orang hak nak ditujukan khitab saat ni tak ada. Nampak ni. Apa kita ni anak-anak tak balik rumah ke umpama. Duk lupa lah dan sebagainya, kita duk rumah. Kita ada ya awal masuk rumah ada. Ataupun kita tak ada anak, awal masuk rumah adakah kita ya? Tak beroyak. Moga kita tak ada anak, anak tak ada rumah dan sebagainya. Biar benda tu ada depan baru kita beroyak. Jadi kerja apa kita nak beroyak benda hak barang tak ada. Allah Ta'ala nak seru ya ayyuhallazina amanu, orang beriman tak ada lagi seru apanya, tak seru. Tak. Hak Tuhan suruh Nabi Musa fakhlaq na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Tak seru, tak sampai waktu lagi. Bila sampai waktu tu juga Allah Ta'ala serulah Nabi Musa kata suruh pecat sepatu dan sebagainya. Tak. Supaya arak saat ni tu, pengharaman arak. Nak berperingkat dan sebagainya. Tu biar kita faham. Tapi patut dia layak dah Tuhan nak beroyaknya. Sebab apa? Sebab ada dah di Tuhan tu sifat kalam. Kita ngaji dah hak kemarin tu. Bila berkata Allah, bila ada sifat perkata maka berlaku di Allah berkata-kata. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat perkata. Baik. Tu takluk dilalah lah tu berkata-kata tu, menunjuk akan sesuatu benda.
Yang keduanya suluhil qading, iaitu patut pada beroyak ya Allah pada sedia kala. Yang keduanya daripada takluk kalah hak tiga saat ni tu, tanjizil qading, iaitu apa? Berlaku dah dulu. Berlaku dah dulu. Tanjiz ni dululah. Berlaku dah dulu. Qading, apa qading? Pada persediaan bagi berkata-kata pada sedia kala. Sida ni. Dia selit sikit. Berlaku dah luluh persediaan. Luluh dah. Persediaan ni nak susah hak demo tak biasa lagi ni. Luluh berlaku dah lulus ke persediaan bagi berkata-kata sedia nak kata saat ni. Kalau supaya di makhluk ni gak dia panggil hadisun nafsi. Sebelum kita nak kecek gapo-gapo ni, ada dah di kita ni sila kata nak kecek gitu kecek gini. Tidak begitu, dia Allah cuma nak fahamnya begitu. Nampak ni. Dan lulus persediaan, dia tak kecek lagi. Jadi dia kata persediaan bagi nak kecek bila siapa tanjil hadis lulus yang baru ni, boleh dia nak kecek. Moga dia ada dah benda hak nak ayat saat ni tu. Dan Allah Ta'ala kita mengaji kemarin ni, persediaan tu dengan makna kalam ni, kalam dengan makna nafsani, kalam nafsani, sedia di atas nak berkata-kata. Persediaan bagi berkata-kata. Kita mengaji kemarin kalam nafsani, ataupun kita kata ingin nak ayat dah. Jadi kalau di kita gak hadisun nafsi lah dia panggilnya. Sebelum kecek tu ada dah di kita nak kecek gapo hari ni nak supaya kita ni petani ni ada dah cedek nak kecek pasal ilmu tauhid dan sebagainya. Nak sebelum nak kecek tu ada dah duk mari litah. Tu ya kita boleh kecek ni dengan teratur. Nampak dah. Yang ketiganya daripada takluk kalah tu tanjizil hadis. Apa tanjizil hadis? Iaitu dilulus dan melakukan perkataan. Kalau kita nak terjemah saja, lulus yang baharu. Apa maksud lulus baharu ni? Tanjizil hadis ni dilulus dan melakukan perkataan dengan suruh atau teguh. Ini kalam masdari ni, berkata-kata ni suruh atau teguh atau cerita-cerita kepada makhluk. You nak cerita ko, you nak suruh ko, wala taqrabuz zina, you nak teguh ko. Bila makhluk tak ada lah. Ada gak boyak ayat kata jangan duk dekati zina. Jangan membinasakan diri kamu. Jadi tu Tuhan teguh. Tuhan suruh semaya, Tuhan suruh puasa. Tu orang panggil kata bak suruh. Gak suruh semaya, suruh puasa pun bukan selalu ada makhluk suruh semaya selalu puasa selalu dak. Tu pun kita sakning lah. Berperingkat juga. Arah puasa, arah solat 5 waktu dan sebagainya tu. Baik, bila siapa masuk, maka turunlah ayat ni mengarah ke bagi nak buat gitu buat gini. Dilulus dan melakukan perkataan dengan suruh atau teguh atau cerita-cerita kepada makhluk. Tak supaya makhluk orang panggil manusia terdahulu, umat terdahulu mari tu ada cerita semula. Ataupun tentang kejadian makhluk saat ni, anak ada tu yang ada cerita kat kita saat ni. Ada alaqahnya, nutfahnya dan sebagainya tu. Inilah jadi kita faham kita faham kata patut dah di Allah sedia kala di atas nak berkata-kata, tu dipanggil kesuluhul qading, dan luluh dah sedia kala. Luluh sini tanjizil qading ni dengan makna pada persediaan bagi berkata-kata. Tak berkata-kata lagi. Tak luluh pada persediaan bagi berkata-kata. Orang panggil kalam nafsani tu luluh. Lepas tu tanjizil hadis. Mari duk luluh ke sekarang saat ni tu. Suruh teguh. Tak ni kalam lafzi ni.
Dengan kalau lafzin lah kita faham, kalau tak kita tak faham lah. Baik, sudah situ. Inilah al-mazkur sani hak tersebut 3 takluk bagi kalam, bagi sifat perkata di Allah Taala. Dan dalil atas ada sifat kalam pada Allah Taala itu, lepas kita faham dah kata kalam ni gapo, kalam ni ialah sifat perkata yang ada di Allah, yang sedia kala, yang jenis barang tu jenis barang ada. Kalau Tuhan nak buka ke di kita, kita boleh lihat walaupun benda tu tak ada huruf, tak ada suara. Reti dah kalamnya. Dalil secara nakli pun berayak dah. Mana? Wa kallamallahu Musa taklima. Tu taukid di atas kata benar-benar Allah Ta'ala tu berkata-kata dengan Nabi Musa tu dengan sifat kalam Allah Ta'ala. Kemudiannya dia dah terang dah juga pada kita pembahagian sifat kalam hak ada 4 tu. Kalam ismi ataupun kalam sifat hak kita dak mengaji ni, iaitu perkata. Keduanya kalam nafsani, persediaan bagi berkata. Kemudian kalam masdari, iaitu berkata-kata. Kemudian kalam lafzi, iaitu huruf suara saat ni. Hak tu dah hak kita faham dengan suruh, dengan tegah, dengan cerita dan sebagainya. Nak mudah ke? Maka kita susun Allah Ta'ala saat itu berkata-kata dengan sifat perkata, dengan apa hak hendak dikata. Apa hendak dikata telah orang panggil sulu tanjizil qading, lulus dia kala dah. Apa hendak dikata, maka lahirlah huruf suara saat ni. Tanjizil hadis. Inilah 3 takluk bagi kalam. Sesat situ barulah masuk pada dalil akli. Walaupun kata tak kuat, maka didatangkan juga. Dia sebenarnya kita sebut dah kata kalam sifat samuk basar kalam tu ia gagah dah dengan naklinya. Ia gagah dengan dalil nakli. Sebab tu datangkan dalil nakli. Cuma di sini datangkan juga dalil aklinya. Dan dalil yakni hujah kita. Kalau orang tanya demo, demo kata Tuhan ni ada sifat kalam, mana hujah demo kata Tuhan ada sifat kalam? Jadi kita boleh hoyak, ni hujah kawinnya. Gitu. Dan dalil atas ada sifat kalam pada Allah Ta'ala itu mana? Ialah kita fikir, kita renung-renung. Dia tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada sifat kalam, jadi hujah kitanya makhluk jugalah. Mana dalil Tuhan ada sifat kudrat? Dalilnya makhluk. Macam mana? Makhluk nak kena ada orang je buat. Lepas tu hak seperti mana hak sebelum ni kita sebut dah lah. Al-alamu taghayyur wa kul mutaghayyir, hadis apa semua tu menunjuk kata Tuhan saat ni tu ada Tuhan tu sifat kudrat iradah. Jadi sifat kalam ni pun sama juga. Kalam ni mana? Kalam ni hujah dia kata Tuhan ni ada sifat kalam ialah makhluk juga. Di makhluk ni kita fikir, tilik, tengok, kita faham kata Tuhan ni ada bagi Allah Ta'ala tu sifat kalam. Sebab tu dia kata dan dalil atas ada sifat kalam pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Renung ke makhluk ni. Mana? Jikalau takdir. Ni ayat sokmo dah. Guna dengan cara hak dari Al-Quran, bukan hak dari ulama ni. Nampak dah? Jikalau tidak ada sifat kalam pada Allah Ta'ala, takdir kata Tuhan ni tak ada sifat kalam, jadi lagu mana di Allah? Nescaya adalah ia Allah bisu. Dah lawannya dia dah. Dah. Lawan bagi sifat perkata saat itu bisu lah. Dan lepas tu kita erat lagi. Dan jika ada ia Allah tu bisu, boleh ke tak? Buat pukul sendirilah. Nescaya ada pada Allah Ta'ala satu penyakit yang menjadi kekurangan atas Allah Ta'ala. Naksa je tu. Dia salah cetak. Kekurangan atas Allah Ta'ala. Jadi ada kurang. Ni cara erat. Lepas tu kita erat cara sendiri pun tak apa. Asal kata hujah kita buat mari tu kata Tuhan ni memang ada.
Nampak? Memang ada di Allah Ta'ala tu sifat kalah. Jadi dia kata kalau Tuhan saat ni tu bisu, tentulah ada penyakit yang mana menjadi kurang atas Allah Ta'ala. Dan iaitu ada penyakit hak mana jadi kurang di atas Allah Ta'ala tu mustahil, kerana membawa kepada lemah. Ni lemahlah Allah Ta'ala nya sebab ada sifat kekurangan. Patutkan lemah tak boleh jadi Tuhan. Erat di sini tak apa. Tak boleh jadi Tuhan. Bila tak boleh jadi Tuhan, tak ada tak ada makhluk. Sebab makhluk ni ada sebab ada orang je cipta. Ni iaitu bisu Allah Ta'ala ni mustahil kerana membawa kepada lemah Allah Ta'ala. Maka apabila ia Allah lemah, nescaya tidak ada sesuatu daripada makhluk ini. Tak ada makhluk. Moga Tuhan lemah, nak cipta lagu mana? Moga Tuhan lemah. Bila Tuhan lemah, tidak boleh jadi Tuhan. Tuhan ni ialah zat yang bersifat dengan kesempurnaan. Yang bersifat dengan istighna dan iftiqaru kullu ma'adahu ilahi. Gitu. Dan iaitu mana? Tidak ada satu daripada makhluk ni batilun, tak dapat diterima. Bapa kata tak boleh terima kalau kata makhluk ni tak ada. Ni kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, yakni dengan pandangan mata lendai kita ni. Dengan mata kita ni tu hewi untuk nak melihat. Sebab itulah kalau kita pergi pada ilmu tasawuf, kalau kita pergi pada ilmu tasawuf ni, Allah Ta'ala ni beri ke kita mata. Di antara cara kita mensyukuri ke nikmat mata Allah Ta'ala beri pada kita ni, kita memandai kepada makhluk ni, mencari dalil di atas wujudnya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, wujudnya zat hak bernama Allah Ta'ala, dan wujudnya sifat-sifat kesempurnaan. Kita pandai. Jadi hak makhluk hak ada ni tidak ada saja. Tak ada barang ada sajanya. Daripada sekecil-kecil binatang, daripada sekecil-kecil kumel ko, covid ko, gapo nama ni, tak ada saja. Dia orang panggil Tuhan buat tu ada hikmah semuanya. Ni tak ada saja. Tak. Kalau pun kita ni kadang-kadang gak buat benda hak tak ada beza. Tak. Kalau ada benda tu orang panggil menjadi kerugian pula kita pada hari akhirat kelaknya. Bagi hak kita nak buat sehari-hari di atas muka dunia ni. Jadi nak kata benda Allah Ta'ala buat ni, di antara caranya kita mensyukuri kenikmat mata ni, kita fikir tilik pada benda saat ni tu, mencari dalil atas Tuhan yang satu yang bersifat dengan kalam. Orang dulu ada masa nak renung, dia tak ada televisyen dulu. Dia duduk tangga tu gak tengok ke langit, tengok ke bulan, tengok ke bintang. Reti banyak benda. Reti banyak kata kita ni Allah kecil sangat ya daripada ciptaan Allah Ta'ala ni. Nampak? Jadi pada waktu itulah orang panggil semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Orang hak Tuhan sayang ni, dia tengok gapo pun yang balik ke Tuhan belaka. Orang hak Tuhan tak sayang ni, dia tengok gapo pun dia tak sapa ke Tuhan belaka. Semua benda tak bawa pada sapa pada Tuhan. Ni. Lepas tu kita ni boleh tengok salah. Kita ni orang Tuhan sayang kau tak sayang. Kalau kita tilik, aku ni tengok ke benda ni, aku mari duk mikir ke akhirat, aku mikir ke ciptaan Allah Ta'ala, aku mikir Tuhan ni kuasa, maka ucaplah syukur alhamdulillah Tuhan beri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tilik pada benda-benda tu bawa jauh kita dengan Tuhan, maka pada waktu tu kita kena istighfar banyak-banyak. Apakah benda yang menyebabkan kita saat ni tu semakin jauh dengan Allah Ta'ala? Maka tetaplah Allah Ta'ala tidak bisu. Nak wisi ni lah ni, nak wisi pahal kata ceraklah Tuhan ni tidak bersifat dengan bisu. Dan sabitlah sifat kalam padanya, pada zat Allah Ta'ala. Kalam tu menggodok di zat kan. Yang ni padanya pada zat Allah Ta'ala. Sesat situ. Itulah kata musannif kita duk mengaji tadi tu.
Itulah hok kata ada di Allah Taala tu sifat kalam. Pengakuan yang sebenarnya yang muwafaqah ia pengakuan berbetulan. Dak muwafaqah. Muafiq lah, ada ngaji muafiq masbuk tu. Tak tahu mana lagi hok mana semua muafiq, hok mana semua masbuk tak tahu ni. InsyaAllah lah doa-doa bulan depan agak kita buat daurah muafiq masbuk sebelum malam lah insyaAllah tengok kadang pengakuan yang sebenarnya muwafaqah yang berbetulan ia pengakuan kita ni dengan pengakuan Allah Ta'ala. Sama kita dengan Allah Ta'ala. Tak mana pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa in ahadum minan musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'manah. Surah At-Taubah ayat ke-6. Artinya, dan jika seorang daripada orang yang musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah lah, meminta perlindungan akan dikau ya Muhammad, ni kafir zilmi tak kafir hok duduk bawah naungan Islam, kafir hok tak lawan Islam lah. Kafir tak lawan Islam maksud kata kafir tak naik kepala, tak naik atas kepala. Kafir hok je naik atas kepala orang Islam ni, tak tu harbi, dia lawan Islam. Kita ni kena pandai cari saing tak weh. Dan jika seorang daripada orang musyrik meminta perlindungan akan dikau ya Muhammad, ia minta ya Rasulullah tolonglah lindungi kami, nak duduk bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berilah perlindungan keamanan akan dia akan kafir musyrikin saat itu sehingga mendengar ia musyrikin akan kalam Allah Taala. Biar dia dengar agama Allah Taala ni, dia dengar ke firman Allah Taala. Di sini syahid kitanya hatta yasma'a kalam Allah, hingga mereka saat ni mendengarkan kalam Allah Ta'ala, Al-Quran saat ni lah. Jadi kalau kata Tuhan saat ni tu kalam saat ni maksud kata berkata lah, hingga mendengarkan kalam Allah Ta'ala, maka tak dikata maka di sinilah menunjuk di atas adanya sifat kalam Allah Ta'ala. Kerana tak dikatakan orang panggil kalam kalau Tuhan tu bisu. Di sini muncullah kata Tuhan tu ada sifat kalam. Kemudian hantarlah dia di tempat yang aman. Maksud katanya kalau mereka saat ni nak kembali kak, kembalilah dengan cara molek kepada tempat yang selamat bagi mereka tadi itu. Ada satu cerita. Ada satu cerita seorang ni dia ni kena tipu Abu Jahal. Dia seorang pedagang kena tipu Abu Jahal. Abu Jahal khianat. Perang Abu Jahal. Tak kita pun zaman ni kalau perang khianat kau ni perang Abu Jahal dia panggil. Jadi pada waktu tu dia pun minta pertolongan orang ni, minta pertolongan ni, tak boleh berlaku. Tak ada orang nak tolong, nak lawan Abu Jahal apanya, susah. Abu Jahal besar. Orang kata mungkin ngadu ke Muhammad lah. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Orang tahu tempat pengaduan orang-orang lemah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergi ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sahabat yang lain. Jadi bila dengar pengaduan begitu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh tu bangkit. Nak pergi rumah Abu Jahal tadi. Jadi pok sahabat bimbang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ialah tengah hari. Tengah hari rumah orang. Ketuk rumah orang ni kak. Takut Nabi pula kena je. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi puak sahabat bimbang pada keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Bila ketuk rumah Abu Jahal saat ni, ketuk Abu Jahal buka. Siapa tu? Ni bila buka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Abu Jahal, takut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut. Bila takut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal pun cara kecek ia tidak cara kecek orang ganas. Abu Jahal biasa kecek dengan Nabi gapo jahat semua tak je baik. Tak. Kali kecek baik pun ada benda lain tu. Jadi pada waktu tu Abu Jahal ni jadi takut. Keadaan rupa mirip rupa dia, tikah laku dia tu jadi takut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada apa ni ya Muhammad, mari ke rumah aku ni. Nabi SAW kata, betul kamu saat ni ambil barang hak orang lain? Dia kata, maaf lah, tak apa, saya kembali ke semula barang orang ni. Dia kembali ke barang orang saat ni. Hingga Nabi SAW kata, ada lagi ke tak benda hak lain? Nabi tanya orang hak mai minta tolong Nabi SAW. Tak ada dah ya Rasulullah. Nak kata begitu. Jadi nak kata apa? Sahabat puak Abu Jahal ni tanya ke Abu Jahal, Abu Jahal, guano mu takut ke Muhammad gitu mau lalu? Tak. Sekala mu ke debel dengan Muhammad ni, guano nampak takut gitu. Abu Jahal kata, aku ni tak takut guano. Muhammad mari tu bukan mari seorang. Ada kata dia mari tu nampak ada rimah, ada kata utuh hok backing. Jadi kerana itulah Abu Jahal saat itu rasa takut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni peheg gapo ni weh? Peheg katanya orang bila nak menolong orang dizalimi, Allah Taala datang ke bantuan. Dok kita ni kalau tolong orang, Allah Taala datang ke bantuan. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizat hingga Abu Jahal tengok jadi takut. Moga tengok ada bahaya di dia saat ni. Hingga dia pulaikan segala benda saat ni. Sebab itulah disebut pada hadis mana mafhumnya pertolongan Allah Ta'ala kepada seseorang itu selagi mana seseorang itu di atas pertolongan pada saudaranya. Maksud kata kalau kita nak tolong saudara kita, sahabat kita, saudara se-Islam kita saat ni tu, maka selama itulah bantuan Allah Ta'ala di atas kita, pertolongan Allah Ta'ala di atas kita. Kadang-kadang benda tu kita tak perasan pun. Tak Tuhan dok tolong untuk mudahkan urusan kita sebab kita dok tolong orang. Sebab itulah benda saat ni tu kita kena pakak-pakak amatilah. Sesal situ wallahu a'lam. Itu masuk pada kata huraya sifat yang ke-14, kaunuhu qadiran. Situ dululah ini. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.